A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala subhanahu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Nazir dan timbalannya, tuan-tuan imam dan para bilal, ahli jawatan kuasa seterusnya, muslimin, tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang dirahmati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji-puji dan syukur yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, limpah kurnia, rahmat, inayah daripadanya kita diberi kesempatan berkumpul dalam sebuah rumah daripada rumah Allah, dan kita berada dalam majlis ilmu yang merupakan satu taman daripada taman-taman syurga, dan pada hari Jumaat yang merupakan penghulu segala hari. Mudah-mudahan kebaikan yang terkumpul pada kita saat dan waktu ini menjadi satu tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala redha pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tazkirah sebelum kita menunaikan salat Jumaat pada hari ini berkaitan dengan Al-Quran, dan mari kita pilih satu surah pendek yang kita semua hafal daripada Quran untuk menjadi asas dan juga perbincangan kita pada tengah hari ini. Surah yang akan kita bincang, kita akan tengok, ya, surah Al-Falaq. Ya, surah Al-Falaq. Kita semua hafal surah ini 5 ayat sahaja. Anak-anak kita pun hafal, cucu-cucu kita pun hafal, dan kita baca dia setiap hari. Pagi 3 kali, ya, petang 3 kali. Kadang-kadang surah ini juga ditulis di dinding-dinding masjid-masjid di Malaysia ini. Jadi dari sudut hafalan dia, bacaannya, bahkan tulisan, surah ini mendapat hak dan juga kelebihannya sangat banyak. Persoalannya, dari segi pemahaman dan penghayatan, adakah surah ini benar-benar telah mendapat haknya? Jadi itulah yang akan kita cuba bincangkan pada tengah hari ini dalam ruang masa ini berkaitan dengan surah Al-Falaq ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ditanya pada tuan-tuan waktu ini, surah yang kita dah baca puluhan tahun dan setiap hari, kalau ditanya pada tuan-tuan, apa makna falaq? Apa makna ghasiq? Apa makna waqab? Kalau seandainya kita berteka-teka dari sudut maknanya, jadi jelas sekali lagi kita perlu muhasabah dari sudut penghayatan surah. Baca alhamdulillah, hafal alhamdulillah, ditulis alhamdulillah. Tetapi yang paling besar
Al-Quran diturunkan untuk dihayati, difahami dan diamalkan, tetapi makna daripada surah yang kita baca setiap hari pun kita berteka-teka, itu perlukan kepada muhasabah. Jadi insya-Allah surah Al-Falaq kita tengok ya terjemahan dia yang kita selalu dengar. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Aku minta perlindungan birabbil falaq. Aku minta perlindungan kepada Tuhan Rabb, maknanya Tuhan Al-Falaq. Al-Falaq dia terjemahkan di sini waktu fajar ataupun waktu subuh. Dalam terjemahan yang kita selalu tengok, Al-Falaq dia terjemahkan waktu subuh. Min syarri ma khalaq, daripada syarri, kejahatan. Ma khalaq, apa yang dia ciptakan. Ayat kedua. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan syarri ghasiqin. Apa makna ghasiqin? Dekat sini dia terjemahkan malam ataupun gelap. Ghasiqin pada Quran ni dia terjemahkan gelap ataupun malam. Idza waqab, apabila dia menjadi gelap gelita. Jadi ghasiqin diterjemahkan malam ataupun gelap. Idza waqab, apabila waqab artinya dia menjadi gelap. Sambung, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan daripada kejahatan an-naffatsat. Terjemahan dekat sini dia kata makhluk sihir ataupun perempuan sihir yang meniup, yang menghembus. An-naffatsat terjemahannya di sini ialah makhluk ataupun perempuan sihir, makhluk-makhluk sihir yang meniup. Tiup dekat mana? Fil uqad, pada ikatan ataupun simpulan. Al-uqad, ikatan ataupun simpulan. Kemudian ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan hasid, orang yang dengki, idza hasad, apabila dia melaksanakan dengkinya. Itu terjemahan ataupun kita sebut sebagai terjemahan klasik yang kita dengar selama ini. Jadi untuk kita cuba tadabbur dan menghayati lebih lagi surah ini supaya dia lebih dekat dengan kita selepas ini, mari kita tengok ya bagaimana kalimah-kalimah yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan pada surah ini sebenarnya boleh kita tadabbur yang lebih dekat dengan kehidupan dan realiti semasa hari ini. Baik. Kalimah pertama yang kita nak cuba rungkai ialah perkataan Al-Falaq itu dulu. Apa sebenarnya definisi Al-Falaq? Al-Falaq dirujuk kepada kamus bahasa. Dia kata Al-Falaq artinya insyiqaq thumma bi'ath. Falaq dari sudut literal meaning, makna bahasa, falaq dia sebut insyiqaq thumma imbi'ath. Insyiqaq maknanya terpecah, terbelah, terbuka. Insyiqaq. Thumma imbi'ath, kemudian keluar. Dari itu makna dari sudut bahasa Al-Falaq ialah terbuka, terbelah atau terpecah, lalu keluar. Jadi Ustaz, kenapa dia kata subuh itu falaq? Allah pun sebut pada ayat yang lain, faliqul isbah, faliqu al-isbah, faliq yang membuka lalu mengeluarkan al-isbah, waktu subuh. Seolah-olah kegelapan malam itu bermulanya apabila subuh nak bermula, dia bermula dengan bukaan.
lalu keluar daripada itu cahaya. Jadi kita pagi-pagi kalau tengok langit masa nak datang sembahyang subuh, kita tengok satu garisan, kan? Garisan itu kita panggil apa? Kita panggil falak subuh. Kita panggil itu falak subuh. Sebab apa? Ada di situ fenomena insyiqaq thumma inbi'at, terbuka lalu keluar. Artinya apa saja fenomena ataupun yang ada sistem falak terbuka lalu keluar, maka dia di bawah kata al-falak itu. Dalam ayat yang lain Allah SWT sebut innallaha falikul habbi wan nawa. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah yang falik, membuka biji-biji benih. Bila kita nak tanam pokok, kita tanam biji benih dalam tanah, kita bagi air, apa yang berlaku pada biji tu? Falik, dia terbuka, lalu keluar tunas, keluarlah tunas, ya. Maknanya itu sistem falak, terbuka lalu keluar. Kelahiran tumbuhan rupanya bermula dengan sistem falak. Bila sebut kelahiran tumbuhan, dan kita fikirkan kelahiran manusia, kita bayi yang lahir, ada tak sistem falak? Ada. Bayi lahir melalui falak, iaitu bukaan, buka lalu keluar, itu pun falak. Dan kadang-kadang dulu masa kita belajar sains dulu, sekolah menengah, makhluk-makhluk yang kita tak nampak, ya, mikroorganisma ini kebanyakannya berkembang melalui sistem falak. Yang namanya apa, ameba tu kan, adalah nama dia tak ingat dah, tapi ada nukleus dia tu yang dia terbuka daripada ibu dia lalu keluar. Itu merupakan sistem al-falaq. Okey. Kejadian alam semesta, kalau salah betulkanlah, ini yang kita belajar, yang kita dengar dulu lah, kan. Dia kata teori kejadian alam semesta ini mereka sebut bermula dengan teori Big Bang dia. Ya, satu letupan besar, ya. Yang mana kalau kita renungkan boleh jadi ada betulnya, sebab itu juga sistem falak. Big Bang terbuka, terpecah, lalu keluar daripada situ alam semesta ini. Walaupun kita sedia maklum ianya semua adalah kuasa dan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila kita baca surah ini selepas ini, qul a'udzu birabbil falaq, kita sedang meminta perlindungan kepada Tuhan Rabb. Kalimah Rabb yang digunakan dekat sini, bila sebut Rabb, kita akan terus terbayang Tuhan yang cipta, yang khalik, yang urus, yang tadbir, yang bagi rezeki, sebab dia Rabb. Al-Falaq ialah satu sistem kejadian universal yang Allah SWT letakkan pada banyak kejadian dan permulaan kehidupan. So sebenarnya Al-Falaq ini satu kalimah yang begitu luas maknanya. Jangan kita sempitkan pada makna waktu subuh semata-mata. Jadi bila kita baca dengan pemahaman itu, tawakal kita lebih tinggi. Kul tu pun kita sebut. Kul, yang itu pun kita ulang balik. Apa makna kul tadi? Katakanlah. Biasanya kita tak cakap, kan, dekat orang, katakanlah. Lepas tu orang tu tak cakap kat orang lain, katakanlah. Katakanlah tu yang orang cakap a'udzu birabbil falaq, tapi kul tu pun kita sebut. A'udzu, aku benar, birab, rasakan kalimah Rabb yang cipta, yang urus, yang tadbir, al-falaq. Jadi itu satu penyerahan tawakal yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara yang kita minta perlindungan. Ada 4 benda. Pertama, min syarri ma khalaq. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang ketiga, wa min syarri naffatsati fil uqad. Yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad.
Dia mulakan dengan yang umum, min syarri ma khalaq. Kalimah ma, tuan-tuan, kalimah ma itu disebut sebagai al-alfaz al-umum, satu kalimah yang menunjukkan makna umum. Min syarri, daripada kejahatan, ma khalaq, itu kalimah ma tu apa sahaja yang dia ciptakan. Jadi kita minta perlindungan pertama yang umum, dan apa sahaja yang Allah cipta, sisi syar dia itu kita minta perlindungan. Jadi yang Allah cipta yang disebut sebagai makhluk ini, dia ada dua wajah. Kita tidak hukum apa yang Allah cipta tu baik ke buruk. Kita tak kata yang ni baik, ni jahat, makhluk secara umum. Tetapi wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Allah kata setiap kejadian itu kami jadikan zawjain, dua sisi. Ada sisi baik, khair, dan ada sisi syar. Kan? Air adalah air makhluk lah. Air ciptaan Allah, makhluk. Kita tak hukum dia kata baik jahat terus, tapi kita guna dia setiap hari. Memang khair dia sangat banyak, memang kita pakai. Tetapi baru-baru ni air jugalah yang merangkut nyawa saudara kita, memusnahkan harta dan sebagainya. Itu sisi syar dia. Yang kita minta perlindungan adalah sisi syar. Adapun sisi khair itu kita guna, kita tak minta perlindungan. Min syarri ma khalaq, apa saja yang Allah cipta, daripada sebesar-besar sampailah sekecil-kecil yang kita tak nampak, apa sahaja yang Allah cipta, kita minta perlindungan daripada sisi syar. Kemudian dia masuk kepada lebih detail, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan ghasiqin idza waqab. Tadi kita terjemahkan ghasiqin dengan terjemahan malam ataupun gelap, kan? Idza waqab, apabila dia menjadi gelap. Okey, memang betul lah, kita minta perlindungan daripada Allah daripada kegelapan malam yang selalunya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, kebanyakannya berlaku pada waktu tersebut. Cuma pemilihan ghasiq itu adalah satu kalimah yang tepat, sebab kalaulah kita nak terjemahkan malam, orang Arab cakap malam ni apa, tuan-tuan? Al-lail. Al-lail itu malam. Kalau betul Allah SWT nak kata malam, maka kita akan baca wa min syarril lail. Tapi kenapa di sini Allah gunakan kalimah ghasiq? Apa sebenarnya makna ghasiq itu? Dari segi bahasa, kembali kepada kamus literal, ghasaqa, ghain, sin, qaf ini, kata akar dia ni, ialah benda yang kita tak nampak. Sesuatu yang kita tak nampak itu disebut ghasiq. Apa saja yang tak nampak itu ghasiq. Sebab itu salah satu makna dan terjemahan dia ialah gelap. Kerana kegelapan adalah satu benda yang kita tak nampak. Tetapi jangan kita sempitkan hanya pada makna itu, kerana perkataan ghasiq yang dipilih itu memberi makna apa sahaja yang kita tak nampak. Itu pertama. Yang kedua, cara diolah perkataan ini dengan dia tambah alif di tengah, itu ghasiq. Dalam bahasa Arab, kalimah ghasiq itu memberi makna isim fa'il. Isim fa'il, ghasiq, ada alif, yang menunjukkan benda yang tak nampak tu dia datang, dia fa'il, dia buat kerja, dia hadir, dia wujud, dia datang, tetapi kita tak nampak, dia ghasiq. Jadi ghasiq bila ada alif, maknanya dia datang. Orang Arab ni, tuan-tuan, bila nak tunjuk orang tu buat kerja, sesuatu yang melakukan kerja, dia takkan tambah alif dekat tengah. Kaedah dia. Contoh, kalau berkhutbah itu kerja lah, kata kerja, berkhutbah, kan? Perbuatan, verb, berkhutbah. Tapi
orang yang menyampaikan khutbah, dia akan tambah alif dekat perkataan tu, bunyi dia khatib. Perasan khatib, nampak tak ada tambah alif dekat khutbah tu. Khatib maknanya orang yang berkhutbah, dia panggil khatib. Begitu. Sama dekat sini, ghasib, yang tak nampak tu ada, buat kerja. Ataupun menghukum, kata kerja, menghukum, itu verb, kata kerja. Tapi orang yang menghukum, macam mana nak buat? Tambah alif, bunyi dia hakim. Hakim, orang yang menghukum. Ataupun orang yang memutuskan, dia panggil qadi. Jadi yang ada alif kat tengah tu, itu maknanya yang. Sebab itu salah nama Allah kebanyakan yang ada alif. Al-Khaliq, yang mencipta. Al-Bari, yang memulakan. Ya, ada banyak alif dekat situ. Jadi ghasiq membawa maksud apa saja benda yang kita tak nampak, tetapi dia ghasiq, dia datang, dia ada dan dia ada. Boleh jadi virus dan bakteria yang kita tak nampak ini, tapi dia ada. Ghasiq ke tidak? Ghasiq. Tak nampak, tapi datang. Ghasiq. Idza waqab. Terjemahan tadi apa? Apabila, daripada kejahatan malam apabila gelap. Jadi waqab ini membawa maksud malam apabila gelap. Waqab memberi erti aktif. Malam bila dia gelap. Malam tu dah gelap. Lepas tu bila dia gelap, maksudnya aktif. Daripada kejahatan ghasiq yang kita tak nampak, bila dia mula aktif, itu lagilah kita sangat minta perlindungan daripada Allah. Boleh jadi sekarang ni pun ada ghasiq dekat tangan kita ni. Betul tak? Mungkin ada virus dekat mulut kita, bahkan dekat dalam badan kita sendiri. Boleh jadi ada. Cuma dia tidak waqab, dia tidak aktif. Jadi kita alhamdulillah sihat. Tetapi kalau dia aktif, maka ya Allah, kami tak tahu, kami tak nampak. Barulah bila kita baca surah ini, yang kita dah baca puluhan tahun, kita rasa balik makna ini, dan kita ada satu penyerahan, tawakal yang total pada Allah. Musuh yang kita tak nampak dengan musuh yang kita nampak, yang lebih dibimbangi adalah yang tak nampak. Kalaupun yang nampak tu kuat, besar, sekurang-kurang nampak, tahu sumber dia, tahu. Tapi yang tak nampak ni macam mana? Macam mana? Cara dia ialah penyerahan, tawakal yang bulat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya Allah, kami tak ada daya. Mungkin ada dekat kami, mungkin ada dalam kami. Dan ada bakteria pun, kita tahu ada bakteria baik, itu kita perlu. Yang kita minta ni wa min syarri, yang jahat, ya. Ghasib kita tak nampak, tapi dia ghasib, dia datang. Idza waqab, apabila dia mula aktif. Baik. Wa min syarri naffathati fil uqad, ayat yang keempat, ya, benda ketiga yang kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah daripada kejahatan an-naffathati fil uqad. Kejahatan makhluk-makhluk sihir yang meniup pada simpul. Ya, memang kita minta Allah jauhkan kita daripada kejahatan sihir dan sebagainya. Cuma boleh tak daripada ayat ini kita tadabbur dan kita cuba bawa makna yang lebih dalam dan sesuai dengan realiti hari ini. Pertama, apa makna al-uqad? Al-uqad ialah ikatan.
simpulan. Itu makna al-uqad. Dari segi definisi, ya, uqad ataupun akad, dari segi definisi kalimah, akad ialah gabungan dua ataupun lebih, ya, gabungan dua ataupun lebih unsur yang digabungkanlah gabungan untuk melakukan tugas yang tertentu. Lagi sekali, bila kita sebut akad dalam agama pun, benda pertama paling besar dalam agama kita panggil akidah. Daripada perkataan sama, akad, iaitu gabungan ilmu, gabungan apa ni, yang menguatkan, ya, iman dan sebagainya untuk melakukan satu tanggungjawab tertentu, iaitu kepercayaan dan tauhid pada Allah. Ataupun dalam surah yang lain Allah sebut illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Akad nikah. Kenapa dipanggil akad nikah? Kerana pada akad nikah adanya gabungan dua, lelaki dan perempuan, keluarga lelaki dan perempuan ataupun lebih, yang digabungkan untuk melakukan tanggungjawab dan tugas yang tertentu. Kerana perkahwinan ada tugas dan tanggungjawab yang tertentu. Jadi itu makna al-uqad, akad. An-naffathat, naffath, ya, kalimah an-naffathat ialah orang-orang ataupun yang meniup, yang menghembus, yang meniup. Baik, tuan-tuan, ini tadabbur, ini kita tadabbur. Tak setuju pun tak apa, tapi ini tadabbur. Dalam badan kita ada satu unsur yang namanya hormon. Ustaz, jauh no pergi hormon. Nanti dulu hormon. Ini saya google je lah. Hormon, bila kita google hormon itu apa? Disebut hormon ialah sebatian kimia. Maknanya unsur-unsur kimia yang disebatikan. Beberapa sebatian kimia, ada unsur-unsur kimia yang disebatikan untuk melakukan tugas tertentu. Dalam badan kita ada banyak jenis hormon, dan setiap hormon ada tugas yang tertentu. Al-uqad, ikatan yang mana gabungan sebatian beberapa unsur untuk melakukan tugas tertentu. Cara hormon ini dikeluarkan ialah melalui satu proses, iaitu orang Arab gunakan proses ni. Kita orang Melayu pun panggil rembesan. Hormon ini dirembes. Dan kalimah Arab yang paling tepat untuk rembesan ialah naffath. Allah. Kerana kalau kita rujuk bahasa, kalau orang Arab, dia ada beberapa kalimah untuk hembus. Kalau hembus, orang Arab panggil nafaha, nun fa dengan ha pedas. Nafaha, nun fa ha pedas. Nafah, hembus. Kalau yang kuat, tiup, orang Arab sebut macam ni, nafakha, nafakh, nun fa dengan kha, nafakh. Tapi yang ada pressure untuk dirembes, itu orang Arab panggil nafath. Nun fa tha, dekat sini ada sabdu naffath yang menunjukkan lebih kuat. Subhanallah, kebanyakan penyakit manusia ketidakstabilan hormon, ya? Syarri, kejahatan itu tak stabil, maka bermula banyak penyakit manusia. Ada pankreas kan? Pankreas, apa fungsi dia? Mengeluarkan hormon. Apa nama hormon tu? Insulin. Apa tugas insulin? Mengawal paras gula. Sekiranya gagal, maka itulah penyakit, ya, diabetes ataupun kencing manis tu. Dan banyak lagi hormon-hormon. Orang sakit, rupanya orang yang tak boleh lahirkan anak ni, rupanya isu dia hormon.
yang ada thyroid dan sebagainya, kebanyakan adalah berpunca daripada hormon, dan kita tak ada daya dan kuasa. Bila kita baca wa min syarrin naffatsati fil uqad, kita masrah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadabbur, untuk hari ini, ya. Maknanya pembuka bicara minda kita. Bukanlah kita klaim, kita tak klaim yang tu yang Allah maksudkan, tidak. Janganlah tuan-tuan jumpa orang lain pula, kau tahu tak sebenarnya nafasat tu hormon. Jangan begitu tuan-tuan, Kita ini tadabbur perbincangan. Kita tak claim inilah yang sebenarnya yang dimaksudkan, tetapi dia sebagai salah satu tadabbur supaya kita dapat rasa Quran ini kalamullah. Quran mukjizat, kalamullah, sesuai pada setiap masa dan setiap keadaan. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan hasid, orang yang dengki apabila dia melaksanakan dengki dia. Kat sini jelas. Pertama sekali, dengki itu adalah penyakit jiwa. Allah sebut dalam ayat yang lain, hasadan min indi anfusihim wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim, sebagai satu hasad daripada dalam jiwa mereka. Jadi hasad ni daripada dalam. Nampak tak? Tak nampak. Dan kadang-kadang kita tak tahu pun siapa yang hasad dengan kita. Tak tahu. Pasal dia dalam. Dan hasad semata-mata itu biasanya tidak memudaratkan. Hasad semata-mata, dengki semata-mata. Berapa ramai pemimpin ke, orang selebriti ke, orang terkenal, berapa ramai orang yang hasad dengan dia. Ada berlaku apa? Tak ada apa-apa. Sebab hasad dia tak ada. Isu dia apa? Isu dia hasid. Sekali lagi, hasid, orang yang hasad apabila dia melaksanakan dengki dia, dia nak menghilangkan nikmat dia. Itu yang isu dia. Bila orang tu hasid, dia nak melaksanakan hasad itu pun kita tak tahu apa agaknya capability yang dia boleh buat untuk hilangkan nikmat daripada seseorang. Dan sekali lagi, hasad daripada dalam kita tak tahu. Kadang yang dengki adik-beradik, la ilaha illallah, adik-beradik dengki, saudara, orang dekat, jiran, kita pun tak tahu, dan kita pun pelik, ya. Tuan-tuan, jauhilah sifat, buang tuan-tuan, cuba hakis perlahan-lahan, ya, daripada dalam diri. Na'udzubillah. Jadi wa min syarri hasidin idza hasad, kita minta agar Allah SWT jauhkan kita daripada orang yang dengki, dan kita sendiri supaya tidak dengki dengan orang, mengharapkan hilangnya nikmat pada seseorang itu, kan? Baik. Sampai situ dulu perbincangan tazkirah ringkas sebelum kita melaksanakan khutbah dan solat Jumaat hari ini. Saya baca lagi sekali surah Al-Falaq. Cuba tuan-tuan hadirkan makna yang kita dah bincangkan tadi. Janganlah lepas ni Bismillahirrahmanirrahim, qul falaq min syarri ma khalaq. Tuan-tuan, itu bukan kaedah. Jadi sekali lagi saya baca surah ini, kita hadirkan makna-makna tadi, mudah-mudahan surah dekat dengan kita, dan bila kita baca surah lepas ni, kita dapat merasakan penghayatan dan nafas baru bagi surah yang sebegini, walaupun dia pendek dan kita baca puluhan tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kebetulan maknanya hari ini saya pun belajar surah ini masa belajar dulu, dan saya diijazahkan oleh guru saya Syekh Hasan Bukhari yang merupakan imam Masjid Al-Haram dan pengajar tetap Jadi saya nak sambung saya ijazahkan surah ini untuk tuan-tuan amalkan. Memang Nabi sebut baca surah Al-Falaq pagi 3 kali, petang 3 kali. Itu yang terbaik, surah terbaik. Nabi kata Allah jaga kita. Dan melalui makna tadi pun kita boleh nampak dia memang surah terbaik
untuk penjagaan. Yang penting dengan penghayatan tadi, kita ada penyerahan yang total pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekali lagi saya ijazahkan surah ni kepada tuan-tuan untuk diamalkan pagi dan petang. Tuan-tuan sebut dalam hati, saya terima, ya, itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.